Cerita Dr. Mahathir pula, tuan-tuan. Oh. Dr. Mahathir sasaran sebenar siasat SPRM dakwa anak. Dr. Mahathir adalah sasaran sebenar siasatan SPRM terhadap mereka dakwa kata dua anak lelaki bekas Perdana Menteri itu. Bapa saya adalah suspek utama. Kami ada tanya, bapa saya disiasat berkenaan apa? Dan mereka tidak dapat memberikan maklumat. Yelah, buat apa nak tanya pasal bapa? Dia nak tahu kamu. Bolehkah anda bayangkan anda diminta untuk beri maklumat untuk digunakan bagi mendawak bapa anda? Kata Mohzani. Pada Januari lalu, SPRM mengarahkan Mohzani dan abangnya Mirzan untuk isytiharkan antara mereka sejak 81, tahun yang sama Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kedua-dua mereka memang dikenali sebagai ahli perniagaan dan dikatakan memiliki kekayaan yang besar. SPRM menyatakan siasatan dibuat di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram 2001. Suruhanjaya itu menyatakan siasatan dimulakan terhadap semua entiti yang disebut dalam laporan Pandora dan Kertas Panama. Pada masa itu, SPRM menjelaskan arahan itu adalah sebahagian daripada siasatan terhadap rekod perniagaan di luar pesisir yang didedahkan di sebuah konsortium kewartawanan, namun tidak menyatakan yang Mahathir adalah sasaran utama. SPRM menetapkan Februari lalu sebagai tarikh akhir untuk Mirzan dan Mohzani membuat pengisytiharan, namun mereka memaklumkan diberi lanjutan sebanyak 2 kali. Kata mereka, usaha untuk menyediakan rekod kewangan sejak era sebelum digital tetap sesuatu yang sukar. Sekian lama Mahathir menegaskan kekayaan anak-anaknya adalah hasil kerja keras mereka dan tiada kaitan dengannya. Tuan-tuan percaya? Tuan-tuan percaya anak daddy Tuan-tuan percaya ke yang dia kaya tu bukan sebab bapak dia, tapi sebab oleh anak dia ni kerja keras. Anak dia ni yang berusaha. Tak, budak-budak macam Akmal Saleh yang lahir tahun 88 tu boleh lah nak tipu. Kan? Kami ni yang bergelumang dengan segala masalah, segala ancaman, segala desakan, segala orang kata apa, ugutan. Kita ada maklumat-maklumat itu. Saya membesar dalam zaman reformasi. Saya habiskan hidup saya dewasa saya 21 tahun. Tahun 97 umur saya 20 tahun. 98 umur saya 21 tahun. Saya hidup zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan daripada Menteri Pendidikan lagi. So kita tahu pada masa itu bagaimana saya pernah melalui zaman kegemilangan Mahathir Anwar. Minyak yang murah, ekonomi kita melonjak, kita punya bajet surplus. Saya ingat lagi masa itu. Dan saya juga dalam masa yang sama melalui zaman kemerosotan 1997. Pada masa itu saya dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. The moment saya dapat result melanjutkan pelajaran ke luar negara pada September 1997, pada Julai, saya dapat result pada bulan Julai tahun 97, Jun Julai 1997. The moment itu kita dapat berita bahawa ekonomi kita semakin merudum. Dan pada masa itu kemungkinan besar bahawa pelajar tidak akan dihantar ke luar negara. Tapi nasib baiklah sponsor saya pada masa itu hantar juga ke luar negara. Alhamdulillah. Dan bila sampai ke luar negara, kita risau sebab dah ada ura-ura untuk tarik balik ni. Yang dah pergi pun kena tarik balik sebab negara tak ada duit. Tiba-tiba langkah terakhir Menteri Keuangan pada waktu itu. Apa langkah terakhir Menteri Keuangan sebelum kena pecat? Saya ingat lagi, September 97. Ialah mengumumkan bahawa kerajaan akan injek 100 juta ke dalam badan sponsor tersebut bagi memastikan pelajar-pelajar yang berada di luar negara boleh kekal terus belajar. Sejak hari itu saya terus kata saya berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kala yang terakhir pun dia tetap berjasa kepada pelajar-pelajar di Malaysia pada waktu itu. Dan kita lihat hasilnya inilah. Saya lah hasilnya. Kan? Kesan terima kasih itu saya lah hasilnya antara lain. Terima kasih juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau tak kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak tahulah what will happen to us. Kita memang, ini cerita betul tuan-tuan. Kami pada waktu itu ada di kalangan kawan-kawan kami tak nak pergi kelas dah. Sebab dia kata dah ada berita daripada Malaysia. Masa itu internet kan baru. Kan kita bukan ada macam social media sekarang ni tahun 97. So kita hanya harap pada utusan Malaysia je sebagai berita. So kawan-kawan saya dah packing barang, dah pergi tour Europe.
Dia kata sebelum aku kena panggil balik, baik aku pergi to Europe, tuang kelas. Tak pergi kelas. Tapi saya ingat lagi, sejak saya umur 18 tahun, 17 tahun, mak bapak saya tak pernah bagi duit dah pada saya. Tak pernah dah. Tipu. 18 ada. 19 tahun mak bapak saya tak pernah bagi duit. Ada 18 pun dia bagi sikit-sikit. Kita faham, saya adik-beradik ramai tuan-tuan. Saya ni anak pertama daripada 10 orang adik-beradik. So mak bapak saya kena tanggung adik-beradik yang kecil adik-adik saya. Semua sekolah. Semua ada belajar universiti, ada yang sekolah dan sebagainya. So saya tak harapkan duit mak bapak saya cari duit sendiri. So bila pergi overseas, memang saya tak harap 1 sen pun daripada duit mak ayah saya. Saya bekerja sebagai cleaner, saya bekerja dekat kilang, saya bekerja kutip strawberry pada masa itu. Masa weekend saya akan cari duit untuk hantar dekat kampung bagi adik-adik saya sekolah. Saya sempat merasa pergi Europe pun sebab tumpang orang. Kalau nak harap saya pergi memang tak. So pada waktu itu, cerita dia, pada waktu itu, diorang semua joli sakan lah. Dia kata, habiskanlah duit kerajaan ni kan, kita akan kena panggil balik. Saya fikir, no lah. Yang pertama saya kata, kalau aku habis kamu, aku mana ada duit lagi. Bukan mak bapak aku boleh hantar lah kalau aku tak ada. Yang kedua, saya berdoa. Ni saya cerita. Saya berdoa tuan-tuan. Saya doa. Pada masa itu, bukan 97, 98, 98. Kan Noah dipecat pada September 98 kan? Yes. September, bukan 97, 98. 97 tu saya baru nak pergi, 98 tu. Masa tu saya berdoa. Saya semayang masa tu. Kemudian saya buka ayat Quran. Saya buka ayat Quran tu. Saya buka je lah kan? Kita nak baca Quran lepas semayang kan? Kita baca. Saya ingat lagi. Saya ingat dekat mana, saya ingat peristiwa tu jelas, vividly dalam kepala saya. Saya buka, saya terbaca satu ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. La yukallifullahu nafsan. Masa tu saya betul-betul stres dengan kalau saya kena panggil balik, malulah mak bapak saya. Yelah kan, orang kampung tak pernah pergi overseas. Happy lah keluarga kan. Kalau kena panggil balik, malulah. Apalah anak kau pergi overseas tiba-tiba tak boleh belajar bagi balik. Malulah. Satu. Kedua, ialah harapan orang tua sebagai anak paling sulung. Tiba-tiba ayat tu kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa maksud ayat tu tuan-tuan? Surah Al-Baqarah 286. Apa terjemahan ayat itu? La yukallifullahu nafsan. Tidak, Allah kata, tidak aku akan bebankan kamu melainkan dengan bebanan yang mampu kamu pikul. Maksudnya Allah tak akan bebankan kita sedetik lebih daripada apa yang kita mampu pikul. Apa saja ujian, apa saja masalah, apa saja tekanan yang kita hadapi sekarang ini, sebenarnya Allah tahu kita mampu pikul. Tetapi syarat untuk kita nak tahu itu, dia ada satu syarat. Sabar. Kita kena ada kesabaran. Sebab apa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesukaran itu akan ada kesenangan. Dan Allah ulang balik. Dan pada setiap kesukaran itu akan ada kesenangan. Kita melalui zaman sukar kita tahun 98-99. SB datang sebagainya. Tahun 2000 lebih kita demo, kena hambat dan sebagainya. Kita melalui zaman-zaman kesukaran tersebut. Dan kita melalui zaman kesenangan kita. Allah sebut 2 kali kesenangan kan, 2018 sekali, ni 2024, 2022 sekali, 23. So kita dah bagi peluang kali kedua ni. So tugas kita sebenarnya nak memastikan bahawa kesenangan itu kita bawa dan terjemahkan dalam apa reform yang kita nak bawa selama ini. InsyaAllah. Tu yang paling penting. Jadi bila kita cerita Dr. Mahathir, jauh cerita saya. Cerita Dr. Mahathir tadi tu, kerosakan yang dia bawa. Dan antara perkara, kalau tuan-tuan ingat, kalau saya nak cerita banyak, antara kerosakan dia adalah, kalau tuan-tuan ingat Bank Bumiputra Malaysia Berhad, ingat iklan dia? Saya dah sebut banyak kali ya. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, bank terbesar di Asia. Memang betul pun. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, Bank Bumiputra, antara bank yang terbesar di Asia, bank kerap. Orang kata Taiz dia jadi CIMB. CIMB ni adalah bank pesisiran, terpaksa take over. Antaranya, dan banyak bank merge pada waktu itu. Dia merge bukan sebab apa? Masalah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat inflasi sekarang tinggi, you should live tahun 97, 98, 99. Kadar mata wang, kalau USD tak di-packkan, berkemungkinan pada masa itu RM5-6 boleh naik. Pound sterling, saya ingat lagi, pound sterling sekarang ini RM5,
RM5 lebih, RM6 dekat RM6 lah. Pada masa itu RM7 ke RM8. RM7 constant lah. RM8 pada satu hari tu saya ingat lagi. Sebab saya hari-hari cek mata wang sebab saya nak hantar kat bapak saya duit kat kampung. Saya boleh hantar £200. Bayangkan bapak saya boleh dapat RM1,400 gaji dia sebulan. Lebih daripada gaji dia sebulan tu. Lebih daripada gaji dia sebulan. Saya boleh hantar £200 kat bapak saya, lebih daripada gaji dia sebulan. Tahun 98-99 masa tu. Why? Fundamental negara kita was bad. And salah satu sebab bank negara pada waktu itu dikatakan bermain forex. Tu antara dia. Panjang cerita, itu cerita lain. Kan? Alright. Habis cerita tu kat situ.